السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد. Di malam ni insya-Allah kita sambung bacaan kitab hadis Bulughul Maram dan syarah dia, kitab Tawdih Al-Ahkam. Malam ni hadis yang ke-193, masih lagi dalam kitab Salah, kitab salat, bab al-hathi 'ala al-khusyu' fi salah, bab galakkan khusyuk dalam solat. Wa an Anas, kata Imam Ibn Hajar rahimahullah taala di sini, dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fi salati, apabila adalah seseorang kamu di dalam solat, dia sedang solatlah, fa innahu yunaji rabbahu, sesungguhnya dia telah bermunajat dengan Tuhannya, yakni al-muhadditsu lahu, maksudnya dia sedang berbicara, bercakap dengan Tuhannya. Muhaddits ni orang yang bercakaplah dengan Tuhannya. Fala yabsuqanna, maka oleh itu janganlah dia meludah, baina yadayhi, di hadapannya, jangan meludah di depan dia. Wala an yaminihi, dan janganlah dia meludah di sebelah kanannya. Walakin an shimalihi, akan tetapi di sebelah kirinya, tahta qadamihi, ataupun di bawah tapak kakinya. Kan? Hadis muttafaqun alaih, sepakat Al-Bukhari dan Muslim riwayatkannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, au tahta qadamihi, ataupun di bawah tapak kakinya. Baik, hadis ni apa dia pengajaran yang dapat diambil daripadanya? Solat ni sama ada solat fardu ataupun solat sunat, ia adalah waktu, waktu kita bermunajat dengan Allah Ta'ala, ataupun kita bercakap dengan Allah Ta'ala. Bercakap, kita menyeru dia, kita minta kepada dia, kan? Kita mensucikan dia, kita membesar, mengagungkan dia, memuji dia, mensucikan dia, kan? Mentahlilkan dia, kan? Mengagungkan dia lah, membesarkan dia. Dan waktu tu waktu kita sedang berhubung dengan Tuhan kita. Ittisal al-'abd bi rabbih, maksud kita dalam keadaan berhubung dengan Tuhan kita. Jadi bila kita berhubung dengan Tuhan kita, maknanya kena khusyuk lah. Macam kita bersembang dengan kawan kita, bila kita bersembang dengan kawan kita, kepala kita ke mana-mana. Kita faham tak dia nak cakap apa? Ataupun kita faham tak apa yang kita bercakap dengan dia? Kita telefon kawan kita, kita sembang satu perkara yang kita tak sedar apa yang kita sembang dengan dia. Kan? Ini tak mungkin, kan? Maknanya kita mesti nak cakap dengan kawan kita poin-poin apa yang kita nak cakap dengan dia. Mula bagi salam, tanya khabar, kan? Duduk kat mana? Buat apa? Jadi maknanya lepas tu kita ada hajat kita dengan dia, kan? Apa yang kita perlu, aku minta tolong sikit, kan? Tolong apa? Tolonglah, kan? Maknanya tak kisahlah tolong apa pun, kan? Ataupun lama tak jumpa, kan? Jadi boleh kita jumpa, minum-minum, sembang-sembang, dengar cerita masing-masing. Apa projek sekarang, kok boleh kongsi-kongsi, kan? Jadi mana kita sembang dengan kawan kita dalam keadaan kita sedar dan kita khusyuk dengan cerita dia. Kalau dia cerita kat kita satu perkara, kita khusyuk, kan? Nak dengar apa dia cerita kat kita tadi. Jadi ini dengan manusia. Jadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala patutnya lebih lagi lah. Tapi sesuatu yang kita tak nampak depan mata kita ni, kan, tu yang dia jadi jihad tu, kena, orang Kedah kata kena sakan lah. Jihad kena lebih lah, kan? Maknanya sebab kita tak nampak Tuhan depan mata kita, gitu. Jadi bila kita tak nampak, kita kena perasaan, rasa kita tadi lah, akan hati kita tu ada rasa bahawa Tuhan nampak kita, dan dia maha melihat gerak-geri kita, hatta percakapan hati kita.
Kan? Kehendak, keinginan, hajat kita. Gitu. Jadi itu maksudnya mana dalam keadaan kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Baik. Jadi dalam solat dia maknanya kita solat itu sebab apa? Sebab kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam solat itu ada zikir. Ada sebutan untuk kita mengingat Allah taala. Sebab tu Allah taala kata dalam surah Taha ayat 14, Allah kata wa aqimis salata li dzikri. Dan hendaklah engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqim ni maknanya lafaz ini ditujukan kepada mufrad lah, kepada seseorang, iaitu kepada Rasul lah sallallahu alaihi wasallam. Aqimis salata. Jadi tuju kepada Rasul tapi umum kepada umat dia lah. Hendaklah engkau dirikan solat li dzikri, kerana mengingatiku. Allah kata. Jadi dalam keadaan kita mengingat Allah Taala tadi, fala yaliq, maka tidak layak, tidak boleh bagi kita untuk meludah. Kan di hadapan dia. Depan kawan kita pun sembang-sembang tekan ludah depan dia. Dia duduk depan kita sembang. Tuih ludah. Kan. Jadi macam mana sembang kawan kita ludah depan dia? Dia pun pelik dia ni apa ni kan. Hang ni apa kena? Kan. Sembang-sembang ludah. Kalau ludah tang lain tak apa je kan. Ni ludah depan dia. Gitu. Tak pernah kita buat macam tu kan? Tak pernah orang buat macam tu. Jadi begitu. Jadi sungguhnya orang yang sedang bermunajat ni, ya kan? Sedang berbicara, maka maknanya orang yang kita berbicara dengannya dia ada di hadapan kita. Gitu. Baik, dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Al-Bukhari, kan, nombor 417, bahawa Nabi SAW bersabda, fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblati. Sesungguhnya Tuhannya di antara dia dan di antara kiblat. Jangan fikir akal kita. Kalau kita fikir akal kita, Tuhan kita mana makhluk lah. Sebab apa? Di antara kita dan Allah Taala, di antara kita dan Allah tu, di antara kita dan kiblat tu ada Allah. Jadi apa maksud hadis ni? Maksudnya ini ma'iyah khasah, ma'iyah kebersamaan khusus Allah Taala bersama dengan hamba-Nya ketika hamba bermunajat kepadanya. Sebagaimana hadis yang lain, Nabi kata aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Waktu paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dalam keadaan dia sujud. Masa sujud itulah waktu kita paling dekat dengan Allah Taala. Kita boleh faham ke dekat dengan Allah Taala menempel dengan kita ke? Bukan macam tu maksud dia. Bukan macam tu. Jadi maksud dia yastash'ir, maksud dia rasa perasaan dia tu, dia ada muqabalah. Muqabalah seolah-olah dia berhadapan dengan Allah Taala tadi. Dan dia menghadap betul-betul kepada Allah. Kan? Sedangkan Allah Ta'ala maknanya di atas segala-galanya. Kan? Allah fawqa arsyihi, di atas arasnya. Ba'in an khalqihi, tidak bersama dengan makhluknya. Kan? Tidak bersentuh dengan makhluknya. Kenapa? Kerana Allah akbar. Allah maha besar. Kan? Muhit bi kulli syai', meliputi segala sesuatu. Allah meliputi segala sesuatu. Allah maha besar. Kan? Dan Allah tidak bersama dengan makhluknya. Tapi dia di pihak yang atas. Ya, kama yaliq bi jalalihi ta'ala. Baik. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala walaupun dia dekat sangat dengan hamba-Nya, tapi dia berada di arah yang tertinggi. Di arah yang tertinggi maksudnya di atas segala makhluknya. Dan makhluk dia yang paling tinggi, makhluk dia yang paling besar adalah arasy lah. Subhanahu wa taala. Gitu. Baik. Kemudian lagi pengajaran daripada hadis ini, seseorang itu tidak meludah di sebelah kanannya. Disebut dalam hadis yang sahih, fa inna an yaminihi malakan, kerana di sebelah kanannya ada malaikat. Dan riwayat Ibnu Abi Syaibah rahimahullahu taala, dia kata fa inna an yaminihi katibul hasanat. Kerana di sebelah kanannya ada penulis segala kebaikan. Jadi amalan-amalan soleh kita, amalan-amalan baik kita, hadirnya kita ke majlis pada malam ini, hadirnya solat berjamaah maghrib kita pada malam ini, kan? Ditulis oleh malaikat yang di sebelah kanan. Malaikat sebelah kanan menulis, katibul hasanat. Baik. Itu di antara hikmah yang tak boleh kita ludah belah kanan. Begitu juga di sebelah kirinya ada malaikat juga, malakun karim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Qaf ayat 17, Allah kata, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim,
idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika bertemulah oleh dua malaikat daripada sebelah kanan dan sebelah kirinya, qa'id, dalam keadaan depa ni ada duduk sebelah kanan sebelah kiri kita, duduk tulis amalan kita. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam tafsir dia daripada hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katibul hasanati amir ala katibi sayiat. Penulis yang sebelah kanan dia jadi ketua bagi penulis sebelah kiri. Amir, ketua. Ya? Baik, maka jika dikatakan kalau ada malaikat, pasal apa ludah belah kiri? Pasal apa boleh ludah belah kiri? Jawapan dia Syekh dari sini rahimahullahu taala, wallahu a'lam. Yang pertamanya, annal musalli la yabsukhu fi shalah. Orang yang solat, dia tak boleh sewenang-wenang nak ludah dalam solat dia. Tak boleh sesuka hati nak ludah dalam solat dia. Melainkan dalam keadaan hajat yang terpaksa tadi kan. Kohok penuh mulut, elio penuh mulut, dia nak ludah kat mana kan? Jadi mana ataupun ada sisa-sisa tulang ikan bilis ke, biji cili kering ke, lekat celah lagi kan. Lepas tu kita nak buat macam mana? Jadi maknanya boleh sebelah kiri. Begitu. Kemudian dia kata dan hajat itu dia membolehkan sesuatu yang dimakruhkan lah kerana hajat kan. Jadi begitu, macam kita hingus kan, kita nak buat hingus, kita ada tisu okay, sapu tangan kita, ataupun tak ada apa, kita boleh gunakan baju kita yang sebahagian dalam ni kan, boleh gunakan, ataupun kahak kita ludah di sini, kemudian kita lipat balik kan, boleh ya. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian tadi hajat tadi dia membolehkan sesuatu yang dimakruhkan lah. Kemudian yang keduanya, arah kanan itu terlebih mulia daripada arah kiri. Bahagian kanan lebih mulia daripada belah kiri. Jadi fayuj'alul yamin lil mustatabat, maka yang kanan itu dijadikan untuk perkara yang baik-baik. Makan, minum, menggulur, menerima, kan? Yang kanan tadi. Kemudian washimalil mustaqdarat, dan yang kiri untuk benda-benda kotor lah, untuk istinja kan, gitu. Kemudian yang ketiganya, al malakul muqim min fi jihatil yamin, malaikat yang berada di sebelah kanan asyraf, lebih mulia, lebih tinggi derajat dia daripada malaikat yang berada di sebelah kiri. Kemudian yang keempatnya, syariat ini telah mengajar orang yang solat bagaimana dia nak meludah ketika dia solat, iaitu maknanya syariat mengajar untuk ludah di bawah tapak kaki. Kalau kita solat di luar lah, di padang ke kan, di tepi pantai ke kan, tak ada kapek, cuma lapis dahi kita solat kan, makna gitu. Jadi maknanya kita boleh ludah di bawah tapak kaki kita. Kemudian kita timbuslah begitu. Jadi maknanya bila dia ludah di bawah, dia tidak meludah di sebelah malaikat. Sini pun tidak, sana pun tidak kan? Begitu. Hanya saja dia meludah di bawah tapak kaki dia. Jadi orang Islam ni maknanya sedaya mampu dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, bila dah tak mampu dah, mana diberi kelonggaran dalam keadaan kita tidak mampu. Baik, yang keempatnya pengajaran daripada hadis ni nak jelaskan kepada kita sifat ulu, sifat ketinggian yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' ahli sunnah. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Siapa kan ahli sunnah? Maksud ahli sunnah siapa ahli sunnah ni? Ahli sunnah mereka yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, ahlul athar, yang mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ni maknanya hadis, ajaran yang berpegang dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah ni sebenarnya jamaatus sahabah, jamaah para sahabat radhiyallahu anhum, bukan jamaah kampung kita. Ya. Jamaah di sini adalah jamaatu as-sahabah. Sebab Allah Taala kata fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa sayajzilahu syakirin. Macam mana ayat macam mana? Ayat kata fa in amanu, ayat apa? Surah apa? Nak kena tanya external otak.
Ingat lupa di surah dia. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Sat. Saya nak beritahu ayat dia kat mana. Kan jemaah dia adalah jemaah para sahabah radhiyallahu anhum. Ini isyarat daripada Allah Taala. Fa in amanu bimithli surah Al-Baqarah ayat 137. Ayat 137. Ini maknanya ayat ni mengisyaratkan kepada al-jama'atu hiya jama'atus sahabah. Ya, jemaah para sahabat radhiyallahu anhum. Sebab apa? Sebab Allah puji dia apa? Allah kata Al-Baqarah 137. Ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Fa in amanu, maka jika mereka semua beriman. Manusia semua beriman. Bimithli ma amantum bihi. Seperti mana kamu semua beriman dengannya. Jika mereka semua beriman sebagaimana kamu semua beriman dengannya. Dengan apa? Dengan Al-Quran, dengan sunnah. Faqad ihtadaw, maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Jadi faham terbaliknya, kan? Jika tidak beriman sebagaimana iman para sahabat, tak dapat petunjuk. Jadi jemaah ahli sunnah wal jemaah ni, jemaah ni adalah jemaah para sahabat. Kita kena faham. Kami ahli sunnah. Kita ahli sunnah wal jemaah, ahli sunnah. Apa dia ahli sunnah wal jemaah? Sebut apa dia? Kan cerita mai. Sebut ahli sunnah. Dia pun tak faham ahli sunnah tu apa. Tanya ahli sunnah apa dia? Ahli sunnah kita kena tanya untuk guru kita. Kan? Jadi kena tahulah. Sebahagian orang kan, kita ahli sunnah kan. Pendapat ahli sunnah ni. Ni dia. Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk. Wa in tawallau, sekiranya mereka berpaling daripada cara beriman para sahabat, kan? Mereka tidak beriman sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum beriman. Allah kata, wa in tawallau fa inna ma hum fi shiqaq, sungguhnya mereka berada dalam perpecahan. Maksudnya mereka pecah keluar daripada jalan Rasulullah SAW dan jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Ini kita panggil jalan golongan yang selamat ni. Jalan golongan yang selamat. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Kata dia. Maka Allah Taala akan mencukupkan engkau daripada mereka. Allah jaga engkau daripada mereka. Kalau mereka tak beriman pun Allah tak jangan kisah. Kan? Kalau tak mau beriman pun, yang penting kamu buat apa yang Allah Taala perintahkan. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini ayat. Kan? Banyak lagi ayat cerita tentang perintah untuk kita ikut jalan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi al-jamaah ini adalah jamaatu as-sahabah. Baik, di sini kata ketinggian, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala sabit dengan Al-Quran dan sunnah dan ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ijma' as-sahabah. Mimman yaqtafuna al-athar, daripada mereka yang menjejaki ataupun yang beramal dengan athar, tinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka selalu mengkaji tentang akhbar, mengambil tahu tentang riwayat-riwayat daripada Nabi SAW. Jadi ulu sifat tinggi yang mutlak itu sabit bagi Allah Ta'ala di atas cara yang layak bagi keagungan dan kebesaran Allah. Fahuwa mustawin ala arsy, yang mana Allah Ta'ala bersemayam di atas arasnya, yang bain, yang tidak bersama dengan makhluknya. Okay? Bain ni tidak bersama dengan makhluknya. Allah Ta'ala di atas segala-galanya. Dan yang paling tinggi daripada makhluk Tuhan kita sebut tadi adalah arash Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bain. Dan Allah Ta'ala maha meliputi segala sesuatu. Muhit bi kulli syai'. Allahu Akbar. Allah maha besar. Maha besar daripada segala-gala makhluk dia. Maha besar. Dan mana tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada makhluk dia. Makhluk yang paling besar arash lah. Ya, arash Allah Ta'ala yang paling besar. Kursi itu saja, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi itu punya lebih luas daripada segala langit dan bumi. Bagaimana dengan arash? Kursi mawdi' al-qadamain, tempat letak dua kaki kursi. Kecil daripada arash. Arash ni makhluk Allah yang Ta'ala yang paling besar. Allah Ta'ala maha besar di atas segala-galanya. Ya? Kemudian isbatul jihah lillahi ta'ala,
kita menetapkan arah bagi Allah Ta'ala bukan bermakna arah itu meliputi bagi Allah. Bukan makna begitu. Kan? Arah di atas bukan arah itu meliputi bagi Allah. Kan? Maka Allah Ta'ala a'zam wa ajal. Allah maha agung, maha besar, maha luas. Dan kursi dia pun meliputi segala langit dan bumi. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah kata, wal ardu jami'an qabdatuhu. Dan bumi seluruhnya berada di genggamannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Was samawatu, dan segala langit maqwiyatun, dilipat, digulung, biyaminih, dengan kanan, dengan tangan kanannya, yang layak bagi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia. Baik, kemudian yang ternafi daripada Allah Ta'ala adalah arah bawah. Arah bawah. Okay? Maka tidak boleh diisbatkan bagi Allah Ta'ala itu bawah. Maka orang-orang yang kata Allah Ta'ala di segala tempat, dia telah mensabitkan bagi Allah di merata tempat lah. Hatta bawah tapak kasut dia lah. Na'udzubillah. Tanya Allah mana? Di segala tempat, dia kata. Di mana-mana. Habis itu, na'udzubillah. Dan lubang tandas. Sebab kamu kata di mana-mana? Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Jadi bagi Allah Ta'ala sifat ulu yang mutlak bidzatih, sifat tinggi yang mutlak, tertinggi pada segala-galanya, yang maha meliputi segala-galanya dengan zat dia dan sifat dia dan kudrat dia dan penguasaan dia. Kaifiat dia kita tak tahu, makna kita faham. Kaifiat tak diketahui, tapi makna difahami. Bila sebut atas, ada tak orang tak faham makna atas? Atas ni apa makna? Aku tak faham atas ni. Ada tak orang tak faham makna atas? Semua orang faham makna atas. Dia faham tu dah. Kaifiat tak tahu. Makna dia kita faham. Dan kita beriman dengannya sebagaimana yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga pengajaran daripada hadis ini, penafian al-hulul. Al-hulul ni maksudnya Allah Ta'ala bersatu dengan makhluk. Kan? Itu sifat hulul. Maknanya penafian daripada Allah Ta'ala bahawa Allah ni bersama dengan makhluk dia, maksud dia bersatu dengan makhluk. Ini sifat, ini apa nama, akidah wahdatu al-wujud lah. Ya. Jadi Allah bersama dengan makhluknya apa dia? Bersama dengan makhluknya dengan ilmunya. Dengan ilmu dia. Maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Kan? Dan dia meliputi segala makhluknya dengan liputan yang sempurna. Tidak ada kekurangan. Maksudnya tidak ada siapa pun yang boleh lari daripada Allah Ta'ala. Nak lari kat mana? Daripada Tuhan? Tak boleh lari. Tak boleh lari daripada Allah Ta'ala. Kan? Contohnya yang kita nampak tak boleh lari daripada Tuhan adalah mati. Ya? Siapa boleh lari daripada mati? Makanlah ubat, tukarlah jantung, bateri apa pun. Kan? Maknanya sampai masa, kalau bateri jantung tak habis pun mati juga. Kan? Sampai ada orang pakai bateri di jantung dia kan? Tu nak bagi jantung tu sihat. Gerak macam elok. Mati juga. Tak gaduh nanti bateri tu habis. Kan? Jadi cerita mati ni semua orang mati. Cari nak sekat, nak pintu mati tu kan. Cari kat mana boleh kunci pintu mati tu supaya kita tak mati. Okay? Kalau tak mati pun tengok kan. Tak larat lah. Umur 80 jalan pun lah. Kan? Tapi ada jugalah orang yang 90 dekat 100 berjalan steady kan. Ada jugalah tapi jarang lah. Kan? Tu tak tahulah dia makan apa tu, bubuh darah apa dalam badan kita tak tahu kan. Tapi takut jadi istidraj lah untuk dia. Kan? Untuk orang yang panjang tu kan. Umur panjang tapi tak ada kebaikan untuk dia. Bukan untuk orang lain, untuk dia. Nabi kata syarrun nas man tala umruhu wa qabuha amaluhu. Kama qala Islam. Seburuk-buruk manusia orang panjang umur tapi amalan dia keji. Kan? Kita kalau kita fikir duit banyak, aku ni tak tahu nak pergi Mekah buat haji kalau boleh. Kalau duit banyak, kan? Boleh beli apa kalau ada berapa ratus ribu. Yang tu haji apa? Dia panggil haji apa? Yang kita bayar kan, kita bayar 100 ribu apa? Haji Purada. Boleh pi tidak tahu tu kan kalau ada duit tu kan. Kalau ada duit, kita fikir kalau aku ada duit. Kalau. Kan? Tapi kalau ada duit, ikut lain lah. Itu cerita dia lah. Ada duit, masa tak ada. Duit banyak. Masa tak ada. Sibuk.
Ada masa duit tak ada. Kan? Ada duit, ada masa tak sihat. Kan? Duduk atas wheelchair, siapa nak tolak kita? Jadi kena ada duit, kena ada masa, kena ada sihat. Tu cerita dia. Ni. Baik, seterusnya. Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu dan dia bersama dengan orang-orang yang beriman dan Allah bersama dengan orang-orang yang buat ihsan, yang berbuat kebaikan. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Bersama macam mana? Bihifzihi wa riayatihi al-khassah. Dengan penjagaan dia dan riayah dia yang secara khusus. Allah Ta'ala sentiasa menolong orang-orang beriman secara khusus. Hak ni orang kafir Tuhan tak bagi. Orang bagi orang beriman. Kasih sayang Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala, Allah beri kepada orang beriman. Gitu. Baik. Terutamanya rahmat Allah Ta'ala yang begitu luas di akhirat nanti. Hanya untuk orang beriman. Tidak ada rahmat Allah Ta'ala untuk orang kafir. Walaupun orang kafir itu bapa kepada seorang daripada Rasul. Ya? Alaihi salatu wassalam. Wa ala nabiyina salawatullahi wassalamuhu. Kemudian, jadi Allah bersama dengan hamba-hambanya yang beribadah, yang sujud kepada dia, yang berdoa menyeru dia. Okay? Dia mendengar dengan pendengaran dia dan dia menyahut seruan dan dia memberi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Tuhan kita yang Maha Agung lagi Maha Mulia setiap malam turun ke langit dunia, pada sepertiga malam yang terakhir, dan dia berkata, siapa yang menyeruku, aku akan menyahut seruannya. Aku akan sahut seruan dia, kata Allah. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ketiga, 4 pagi, 5 pagi. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Nama Allah Ta'ala yang teragung. Minta. Seru Tuhan, panggil Tuhan. Allah kata, aku akan sahut seruan dia. Siapa yang minta kat aku, Tuhan kata? Aku nak bagi kat dia. Aku nak bagi. Siapa minta dekat aku keampunan, aku nak ampunkan dia, Tuhan kata. Ni. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersama dengan hamba-hambanya yang beriman, dia memberi, dia mengampunkan dan dia limpahkan kurniaan dan rahmat dia yang tidak terhitung kepada hamba-hamba dia yang beriman. Seterusnya pengajaran pada hadis ini disebut oleh Syekh ni, qala al-Imam al-Juwayni, kata al-Imam al-Juwayni rahimahullahu taala, al-'abdu idza ayqana, seorang hamba apabila dia yakin annallaha ta'ala fawqa as-sama', bahawa Allah Ta'ala di atas segala langit, yang tidak bersama dengan makhluk dia, keluar daripada makhluk dia, meliputi segala sesuatu, 'alin 'ala 'arsyihi, maha tinggi di atas arasnya, bila hasrin wala kaifiyah, maksudnya tidak ada yang meliputinya dan tidak ada kaifiat, tak diketahui. Kaifiat dia kita tak tahu. La kaifiyah ni maksudnya la yu'lam kaifiyatuhu. Bukan tak ada kaifiat. Kaifiat tu ada. Tapi kaifiat tu Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui kaifiat diri dia macam mana. La a'lamu ma fi nafsika wa ta'lamu ma fi nafsi. Dan Nabi SAW doakan, engkau maha, aku tidak mengetahui tentang dirimu dan engkau maha mengetahui tentang diriku. Aku tak tahu tentang dirimu. Gitu. Jadi, sara liqalbihi qiblatan fi salatihi. Sara liqalbihi qiblatun. Maka bila dia tahu Allah Ta'ala maha tinggi di atas segala sesuatu, maka jadilah dalam hati dia, akan dalam solat dia akan bertawajuh dan berdoa kepada Allah Ta'ala yang di atas segala makhluknya, yang meliputi segala makhluknya. Dia akan berdoa dan minta kepada Allah. Dan kata dia, man la ya'rifu rabbahu bi'annahu fawqa samawatihi 'ala 'arsyih. Kata al-Imam al-Juwayni rahimahullah. Kan? Ni Al-Juwayni Imam Al-Haramain. Dulu dia ahli kalam, tapi dia dah menanya, akhirnya dia kembali kepada akidah salaf rahimahullah taala. Dan ini dia kata-kata dia ni. Barang siapa yang tidak kenal Tuhannya, bahawa Tuhannya di atas segala langit dan di atas arasnya, fa innahu yabqa hairan la ya'rifu jihata ma'budih. Maka dia tinggal termanggu-manggu, dia tak tahu di manakah arah Tuhannya. Kan? Sedangkan Tuhannya di atas segala-galanya, meliputi segala
sesuatu yang tidak bersama dengan makhluknya. Keluar daripada makhluk dia. Fa idza dakhala fi salati, kalau dia dah kenal Allah Taala macam mana dia tahu, dan dia doa pun dia angkat tangan ke mana? Doa kita angkat tangan ke? Minta ke lagi. Berdoa tadi kan? Kita sujud merendahkan diri kita kepada siapa? Kepada yang di atas segala-galanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rukuk, kita merendahkan diri kita kepada di atas yang segala-galanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi dalam keadaan itu, bila dia ada ilmu tentang itu, bila dia masuk dalam solat, dia bertakbir, maka hatinya terus akan menghadap kepada jihatil arsh, ke arah hati dia akan menghadap ke arah atas, di arsh tadi. Munazzihan rabbahu ta'ala anil hasar, maksudnya dia mensucikan Allah Ta'ala daripada diliputi Allah Ta'ala itu. Bahkan Allah itu maha meliputi. Dan dia beriktikad annahu fi uluwihi, dia beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu di ketinggiannya yang maha tinggi, dia maha dekat dengan hambanya. Jadi kita nak faham macam mana? Faham je ni? Tengok matahari bulan. Ada sekali-sekali kan malam 15 kadang-kadang kita tengok kan, bulan tu macam nak jatuh. Besar bulan kita nampak kan? Pernah tak? Padahal bulan tu duduk jauh mana dengan kita? Dia duduk ke tepi ke bulan tak tahu dia buat sampai ke tak. Tengah dia betul ke sampai ke tak, kita tak tahu kan. Dia kata kami sampai ke bulan, silap dia pergi pecak bendera atau mana-mana di padang pasir mana-mana. Kan dia kata kami sampai ke bulan. Kan? Orang kafir nak menipu kita senang kan. Kalau orang beriman lain lah, ni orang kafir kan, kata kami sampai ke bulan gini kan. Pecak bendera di bulan. Tak tahu. Kan? Itu cerita dia. Jadi dia jauh. Tu pun kita nampak dekat, itu makhluk. Itu makhluk. Bintang di langit. Bintang di langit yang kita tengok, bintang-bintang di langit tu, cahaya dia berapa juta tahun nak sampai ke dia. Dikatakan bintang tu dah mati berapa lama dah. Tapi kita duk nampak cahaya ni. Cahaya dia baru sampai kat kita. Kita nampak macam dekat. Berjuta tahun. Cahaya dia. Dia mati berjuta tahun dah mati. Ni makhluk. Ni makhluk Allah Ta'ala. Kita nampak macam dekat kan? Jauh. Jadi Allah SWT maknanya tak bolehlah kita nak kiaskan dengan makhluk. Tak boleh lah. Gitu. Baik. Jadi kita nak bagi faham. Nak bagi kita faham. Senang cerita. Jadi Allah Ta'ala bersama dengan mereka dengan ilmunya, pengetahuannya yang meliputi segala sesuatu. Tak ada siapa pun, hatta semut yang kecil tu, yang hitam, yang bergerak di bawah batu yang besar kan. Batu tu warna hitam pula. Di malam yang gelap gelita pula. Itu pun Allah Ta'ala maha mengetahui. Sampai orang kita kata, ulat dalam batu pun boleh makan. Ada ulat ke dalam batu? Mana tak tahu. Ada kot. Jadi macam tu kan. Itu dia. Ini pengajaran daripada hadis yang pendek ni macam-macam. Kita terutamanya daripada sudut fiqah lah. Sudut akidah kan. Ini cerita dari sudut akidah. Dari sudut fiqah tadi macam jangan ludah dalam solat. Tapi nak isbat, nak kaitkan dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala tadi dan sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi. Tengok. Jadi Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu dan kekuasaan dia dan kehendak dia meliputi segala sesuatu, sedangkan zatnya di atas segala-galanya. Kan? Hatta idza sya'ara qalbahu bidzalika fi as-salah, kan? Atau tawajjaha ilaih, at-tawajjuh ilaih asyraqa qalbuhu wastanara bil iman. Kalau kita boleh rasa perasaan yang macam tu, kan? Maka kita sedang bertawajuh menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan fokus. Ya? Dan maknanya hati kita akan bercahaya dengan cahaya keimanan. Dan maknanya cahaya keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala akan datang kepada kita lah. Dalam akal kita begitu. Begitu juga dalam ruh jiwa kita akan jadi kuat. Apa yang mendorong kita nak pergi solat zuhur berjemaah? Apa yang mendorong kita nak pergi solat asar berjemaah? Kan? Yang paling berat sekali, apa yang mendorong kita nak pergi solat subuh berjemaah? Nak pergi solat subuh berjemaah? Siapa? Nak kena bangun, nak kena... kan? Kenapa? Apa yang menolak kita nak pergi solat jemaah? Tapi dia? Iman. Pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi kenal Allah Ta'ala, orang tu lagi kuat hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Jadi manusia yang paling kuat hubungan
Paling dekat dengan Allah Ta'ala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, orang yang sudah diampunkan segala dosa dia, semayang sampai bengkak kaki. Aisyah tanya Rasulullah, kan, kamu semayang sampai bengkak-bengkak kaki ni? Nabi kata, afala akunu abdan syukura, kama qala sallam, tidakkah aku patut menjadi seorang hamba yang bersyukur? Aisyah tanya, semayang sampai bengkak kaki ni, sedangkan dosamu telah diampunkan dulu dan akan datang. Allahu akbar. Ini dia. Sebab apa? Sebab teramat kenalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Tuhannya. Nabi pernah tengok Allah Ta'ala ke? Tak pernah. Tak pernah tengok Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala kata, dalam hadis kursi, maknanya, kata Nabi SAW, hijabuhu min nur. Sahabat-sahabat tanya, adakah kita boleh tengok Tuhan kita? Tak boleh lah. Sebab hijab Allah Ta'ala itu adalah cahaya. Orang tanya Nabi SAW. Oh, banyak masjid ni. Okey. Jadi, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, adakah engkau telah melihat Allah? Nabi kata, nur. Cahaya. Anna arahu. Maknanya terhijab oleh cahaya, macam mana aku nak tengok Tuhan? Di dunia, siapa pun tak boleh tengok Allah Ta'ala secara jelas. Fizikal ni lah. Kalau di sana, orang beriman akan dapat melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu nikmat dalam syurga yang paling besar, dapat melihat kepada Tuhan kita. Allahu Akbar. Ini dia. Baik. Gitu. Jadi, maka dengan itu iman dia akan jadi kuat lah. Ya? Apapun dia berpunca daripada ilmu pengetahuan lah. Ya kan? Nak dekat dengan Tuhan dengan ilmu. Ilmu macam mana? Ilmu qala Allah, qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tu kata Allah, kata Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sebab selain dari Rasul, siapa boleh kenal Allah Ta'ala? Dan Rasul tu sendiri datang, tujuan dia untuk memperkenalkan hamba-hamba kepada Tuhannya. Kalau tanpa Rasul, kita tak kenal Allah Ta'ala. Tanpa Rasul, kita tak tahu nama Allah. Tanpa Rasul. Jadi mana dengan Rasulullah SAW kita boleh kenal Allah Ta'ala tu macam mana. Sifat dia dan nama-nama dia. Adapun kaifiat, tak tahulah. Kaifiat zat Tuhan kita tak tahulah. Cuma di akhirat nanti dapat melihatlah kepada zat Allah Jalla Jalaluh. Baik. Kemudian kata Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dia kata, Rabbuna ta'ala ala arsyih. Tuhan kita yang maha tinggi di atas arasnya. Fauqa makhlukatihi kulliha. Di atas segala-gala makhluknya. Kama tawatarat fihi nususul kitab wa sunnah. Sebagaimana yang mutawatir daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Wa atharis sahabah, dan athar, riwayat daripada para sahabat. Wa salafis salih, dan generasi awal umat Islam. Sahabat, tabi'in, tabi'in dan tabi'in. Fa'innahu, sungguhnya Allah Ta'ala ma'adhalika muhitun bil'alami kullihi. Maksudnya Allah Ta'ala meliputi segala makhluknya. Dengan alam segalanya Allah Ta'ala meliputi. Alam ni apa? Alam ni. Alam ni masih Allah. Alam ni apa yang selain daripada Allah Ta'ala alam. Itu cerita dia. Baik. Dan Allah Ta'ala dah beritahu ketika hamba tadi dia menghadap kepada dia, kan? Sungguhnya dia telah menghadapkan wajahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebut dalam lafaz hadis yang lain, kan? Qibala wajhih, di hadapan wajahnya. Kan? Maksudnya jangan dia meludah di hadapan wajahnya, kerana di hadapan wajahnya apa dia? Kiblat. Jangan meludah ke arah kiblat. Walaupun kau tingkap. Kan masjid kan? Masjid biasa depan tu ada tingkap kan? Jangan meludah kot belah depan. Tapi ada orang buat gitu. Kan? So dia tak tahulah. Dia tak tahu. Kalau kita beritahu kat dia, dia marah. Sebagian marah. Kita kadang-kadang kita risau dia marah. Kan? Tapi kita nak cerita, takut dia marah. Kita pun tak cerita kat dia. Nak cari masa mana nak cerita kat dia. Kan? Kena cari masa, kena tengok. Susah kan? Orang Melayu ni payah sikit lah. Tapi kalau orang Arab, dia direct lah. Direct kan? Dia tak ada lah, tak kira apa dah. Lala dia tegur kita. Sembahyang silap sikit. Lala bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya akhi, la tusalli hakadha.
Jangan sembahyang macam ni. Dia tak boleh cakap Arab je kita faham tak faham dia kira apa. Kadang-kadang hak boleh cakap orang putih lah kita kan. Sebahagian kan. Saya pernah sebelah orang Iran sebelah. Lepas tu sebelah ni dia ni saya ingat dia ni kontraktor ke engineer tak tahu lah, tapi sebab dia pakai topi kuning tu. Di Masjidil Haram kan. Masa tu dia tengah dia buat renovation. Jadi lepas tu dia sembahyang orang Iran sebelah ni. Orang Iran ni sembahyang semua selawat. Dia selawat tak tahu lah dia sujud pun selawat kuat-kuat tu, jadi kita dengar dia pun sebelah dengar. Bagi salam dia tengok tu Iran tadi lah. Solat sebagaimana dia ajar oleh Nabi SAW, takbir, doa istiftah, baca Fatihah, rukuk, baca Subhana Rabbiyal Azim. Iran tu dengar kan, tu mungkin Iran faham bahasa Arab kan. Tapi dia pun belajar macam tu. Kawan ni pun dah nasihat-nasihat, dia pun pergi. Lepas tu Iran cakap dengan satu orang dia lah. Dia orang nampak orang dia tu macam jenis pakai jubah sikit, macam serban sikit kan. Cakap bahasa Parsi dia, kita tak faham lah. Tengok apa dia cakap kan. Tahu lah dia bercerita pasal apa. Mungkin dia cerita pasal orang yang nasihat dia ni kot. Dia cerita kata orang Arab ni, dia tak ada macam kita. Kita kalau Allah, fikir macam mana nak nasihat orang dan sebagainya. Mungkin 2 minggu lepas tu baru boleh nasihat dia. Sepatutnya terus terang kan. Kita fikir takut orang kecil hati. Aku kecil hati dan sebagainya. Nanti dia tak bagi surau dah lah apa. Macam-macam lah. Gitu. Baik. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada hadis Anas juga, ada Nabi SAW qal al-busaqu fil masjidi khati'atun. Ludah dalam masjid dosa. Maksud dalam masjid ni mana di kan dinding masjid ke, di lantai masjid ke kan. Dosa. Wa kafaratuha, dan pembersihannya, penyucian daripada dosa itu apa dia? Dafnuha, hilangkan dia. Ya kan? Kikis ke, kalau yang atas masjid jenis tak ada kapet jenis pasir ni, kita timbuskan dia. Kalau jenis kapet ni kita ambil tisu apa tenyeh apa kan, bagi hilang tadi. Begitu. Okey. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi kata, apabila diludah dalam masjid, ada orang ludah dalam masjid, faqad irtakabal haram, dia dah buat benda haram dah. Dan hendaklah ditimbuskan ataupun dia hilangkan ludah tadilah. Dan wajib bagi orang yang melihatnya untuk mengingkarinya bila dia lihat orang ludah dalam masjid tadi. Tapi kalau ludah di sebelah tangan dia tak apalah. Macam ludah di dinding ke lantai masjid ke kan, tu kena ingkari perbuatan dia. Jadi jelaslah Islam menyeru kepada kebersihan, dan maknanya menyeru kita supaya menjauhi perkara-perkara kotor lah, kan? Perkara-perkara kotor dan perkara-perkara keji ni. Gitu. Jadi afdalnya Syekh ni bagi nasihat lah. Afdalnya bagi setiap Muslim, dia bersama dia ada tisu ataupun sapu tangan lah kan. Ada kain kecil sapu tangan tu kan, untuk menghilangkan kotoran ke apa kan. Kalau tisu dia boleh dah guna, dia boleh campakkan ke dalam tong sampah tu. Itu maksud dia. Habis hadis tu. Kemudian hadis yang seterusnya, wa an Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas, yakni Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, dia kata. Anas juga banyak daripada hadis sebab apa? Sebab ialah dia sentiasa bersama dengan Nabi SAW, sebab dia ni budak suruhan. Budak suruhan Nabi kan. Mak dia pergi serah kat Nabi. Mak dia tahu orang lain bagi hak tu, orang lain bagi hak ni, saya tak ada apa nak bagi, saya bagi anak. Bagi anak. Kecil lagi. Budak kecil lagi. Kan? Dekat Nabi SAW. Nabi terima lah. Gitu. Jadi Nabi doakan untuk dia keberkatan lah. Kan? Doa harta, doa ilmu, doa zuriat, ramai anak kan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata Anas, kana qiramun li Aisyah radhiyallahu anha. Kan? Aisyah ni dia ada qiram. Qiram ni apa dia? Tabir ni. Kain tabir ni ya. Kan? Dia pakai tabir kan? Kain tabir. Satarat bihi janiba baitiha, yang dia tutup di bahagian tepi rumah dia. Macam ni. Disangkut dia tutup sini kan. Rumah Aisyah besar mana je? Besar mana ya. Kan? Maknanya 3 orang, 4 orang tidur penuh. Kan 3 orang Abu Bakar, Abu Bakar dan Umar lah. Penuh, tinggal satu ruang lagi. Nampak boleh masuk seorang lagi. Masuk 4 orang, jam. Full. Kan? Penuh. Besar mana? Kan? Jadi siapa kawan kita yang pergi ke Madinah tu, dia boleh tengok replika lah. Ada replika kan? Replika rumah-rumah Nabi SAW, rumah isteri Nabi apa semua kan? Museum, ada museum kan? Museum Madinah. InsyaAllah ada duit kita pergi lah.
Kena tunggu ada duit dulu. Ada duit kena ada masa, kena ada sihat. Tuan Haji Usman kan? Kalau duit ada, masa tak ada, tadi je. Gitu. Lepas tu, kalau duit ada, masa ada, tenaga pula tak ada. Nak kena orang dukung kita, siapa nak dukung? Ada cerita dah. Baik. Jadi, satarat bihi janiba baitiha, ditutup dinding rumah dia. Faqala laha Nabi SAW. Nabi kata dekat Aisyah, amiti an qiramaki hadha. Nabi kata, buat turunlah tabir ni. Buat turunlah. Kan? Fa'innahu, sebab apa? Nabi beritahu sebab dia SAW. La tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Gambaran-gambaran dia, lukisan-lukisan yang warna-warni ni duk kacau aku dalam solat. Dia duk mai. Terganggu Nabi SAW. Kalau Nabi terganggu, kita lagi lah. Allahu Akbar, kawan pakai baju belakang gambar boxing. Atau kickboxer ke, tomoy kan. Allahu Akbar, tu dia di belakang dia, mau nak main tomoy. Alah. Kita. Kan? Sekali terlangun, Allah tomoy. Mula terbari lah. Terbayang kita duduk tomoy dengan orang. Jadi, tak betul lah. Pergi masjid, surau, pakai baju yang di belakang ada lukisan. Kalau depan tu tak apalah. Depan sebab mereka tak nampak. Kan? Depan ada gambar tulis kan, tak apalah. Hat belakang badan tu. Mereka nak promosi pun, mereka tak di belakang kan. Supaya apa? Orang belakang nampak kan. Kalau depan ni orang tak apa nampak kan, mereka boleh di belakang. Jadi janganlah pergi masjid pakai baju yang di belakang ada corak gambar macam-macam. Orang belakang dia akan terganggu ya. Kalau Nabi SAW rasa macam tu, kita macam mana? Lagi aula lah. Terganggu. Jadi kita tengok, kau ni pakai baju gambar, jangan duduk belakang dia. Tapi kita kadang nak fikir benda macam tu, tak ada nak fikir kan. Kita terus masuk sahih, Allahu Akbar. Allah. Dah Allah Akbar, Allah pula latih kan. Tengok gambar video. Gambar. Saya silap kadang-kadang gambar orang perempuan apa lah kan. Macam-macam lah. Macam-macam gambar di belakang lah. Itu dia tu. Itu dia. Jadi ini tabir. Yang ada gambar-gambar. Nabi kata, فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَوِّرُهُ sentiasalah gambar-gambarnya itu. Bukan gambar-gambar menyawa. Mungkin gambar-gambar macam ni lah kan. Tak apa, dia duduk belakang kan, duduk depan kan. Jadi gambar-gambar dia tu kan, corak-corak lah. Ta'ridu li fi salati, dia mendatangi bagi aku dalam solat aku. Dia mari kat Nabi SAW. Kan? Dalam solat ternampak kan, terbayang benda tu. Rawahu Al-Bukhari, meriwayatkannya oleh Al-Bukhari, wattafaqa ala hadithiha. Jadi maknanya Al-Bukhari dan Muslim bersepakat tentang hadis Aisyah pada kisah Imbijaniyah Abi Jaham. Hadis yang lain cerita Abu Jaham. Abu Jaham ni radhiyallahu anhu, dia pergi hadiah kat Nabi SAW thawbun mu'allam. Baju yang bercorak-corak macam ni. Baju ada corak-corak. Dia pergi hadiah kat Nabi SAW, Nabi pakai. Bila Nabi semayang, Nabi terkacau, terganggu. Nabi kata ke Abu Jaham, tukar hal lain bagi hal lain. Bagi hal lain boleh tak ada corak apa. Ayat ni. Mana fa'inna, sebab apa Nabi bagi alasan? Fa'innaha alhadni an salati, dia ganggu aku daripada solat aku. Itu cerita dia. Kan? Jadi, pengajaran hadisnya apa? Sampai pukul apa, Din? 9.30. 9.30 semua lah. 8.30. 9.30. Saya pun pensan juga lah. Okay. Ya, lagi 5 minit kan? 5 minit lagi. Okey lah. Cerita apa yang dapat kita fahami pengajaran daripada hadis, dianjurkan menjauhi segala perkara yang boleh menyibukkan kita daripada solat lah. Menghilangkan peratus khusyuk dalam solat. Jauhkan. Kan? Daripada corak-corak yang pelbagai di hadapan kiblat kita lah. Kan? Jadi ini adalah ijma' lah. Ijma'. Dianjurkan jauhi benda tu. Yang paling afdal bagi orang solat ialah dia cari tempat-tempat yang tidak ada perkara yang boleh melalaikannya atau menyibukkan dia daripada solat dia. Boleh memotong peratus khusyuk solat dia. Dan boleh menghilangkan khusyuk dia. Hati dia ni boleh pergi. Hati dia boleh pergi kan. Tengok lawa kan. Elok lah. Kan sebagai masjid tengok ada corak-corak kan. Tulisan ayat Quran dan sebagainya semua. Ukiran-ukiran. Itu makruh lah. Makruh. Baik. Jadi inti solat apa dia? Kekhusyukan lah. Kita kena khusyuk dalam solat. Sebab tu kata Imam Ahmad, para sahabat radhiyallahu anhum yakrahun, atau salaf, mereka benci atau tak suka untuk diletakkan di hadapan kiblat mereka
sesuatu, hatta al-mushaf, walaupun mushaf. Kan? Depa tak mau tengok apa ada depan depa dalam solat. Depa tak suka. Itulah dia. Kan? Kemudian lagi dimakruhkan menghiasi masjid. Hias masjid secantik ni. Dan buat corak-corak apa semua ukiran-ukiran dalam masjid ni kan daripada apa yang boleh melalaikan orang-orang yang solat. Kan? Dan menyibukkan mereka daripada menghayati solat. Dengan apa? Dengan melihat kepada nuqush wa zagharif. Nuqush ni maksudnya ukiran-ukiran dan hiasan-hiasan yang ada dalam masjid tadi lah. Kan? Daripada kapek apa semua kan dan sebagainya lah. Gitu. Okey, ini makruh lah. Harus kita menutup dinding dengan tabir macam ni lah. Mungkin dinding tu nampak macam kan, belum ada lubang ke apa ke dan sebagainya kan. Ambil kain kita tutup, boleh. Kan? Nabi Islam disuruh Aisyah turunkan sebab apa? Sebab dia mengganggu Nabi Islam dalam solat sebab dengan corak-corak dia tadi lah. Gitu. Baik. Jadi yang maknanya boleh nak dibuat letak tabir di dinding, tapi yang afdalnya ditinggalkanlah sebab berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang lain bahawa Nabi sallallahu kata ma umirtu an aksul hijarah wa tin. Aku tidak disuruh untuk menutup batu dan tanah. Maksudnya tutup dengan kain lah. Nabi cantik dan sebagainya, aku tak disuruh yang tu. Kan? Begitulah cerita dia. Okey, kalau ikutnya macam tu. Jadi maknanya banyak lagi, tak apalah. Kita pun tulis sini lah. Kalau ada soalan apa-apa, silalah. Yang mana tu? Kalau hadis ni kita baca dalam solat lah. Cuma di luar solat, dilarang di arah kiblat. Di luar solat, kalau kita tahu kiblat tu di mana, dilarang lah. Di dalam dan di luar solat, arah kiblat tak boleh lah. Itu. Tapi maknanya kalau di luar solat yang afdalnya kita buat macam lah. Tak kita nak meludah mata-kata. Sedangkan kita naik teksi pun dia tulis situ kan. Dilarang meludah keluar tingkap kan. Ada teksi tulis kan. Dilarang meludah. Tu. Jadi maknanya afdalnya kita kalau nak ludah, okey. Tengoklah. Sebaiknya di bawah lah kan. Gitu. Kalau dalam rumah kita pun kita tak meludah. Tambah dalam masjid. Lagilah. Ceritanya begitu. Jadi maknanya hadis cerita pasal dalam solat dia lah. Okay? Kalau di luar solat tadi, itu juga afdalnya sebelah kiri ataupun di bawah. Tapi tak sampai haram lah. Cumanya arah kiblat tu haram lah. Gitu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.